Bismillah. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. نسأل الله الكريم أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عبادك الصالحين ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Sebelum kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini, marilah kita sama-sama niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan hadir untuk salat jemaah bersama imam kerana Allah. Niatkan hadir untuk dengar kuliah subuh di masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan niatkan hadir untuk sama-sama kita duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niatkanlah dengan niat-niat yang baik pada amal yang ada nilai di sisi agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pahala yang sempurna buat kita. Amma ba'd. Jadi pagi ni saya nak berkongsi sedikit daripada petikan beberapa nasihat seorang ulama besar yang bernama Al-Hafiz Al-Imam Ibn Al-Jawzi. Yang beliau ni seorang ulama yang besar lah, kita kata. Dia hidup di kurun ke-6 Hijriah. Beliau ni menulis satu risalah khas untuk menasihati anak dia. Walaupun satu risalah ni tujuannya dikarang untuk nasihat kepada anak dia, pun begitu kalau kita dengar dan kita amal nasihat beliau, insya-Allah akan mendapat manfaat yang besar. Dan nama beliau, sebelum disebut nama beliau tuan-tuan, disebut dulu beberapa gelaran dari sudut keilmuan. Nama disebut nama dia Al-Hafiz Al-Faqih Al-Mufassir Al-Imam Al-Alim Jamaluddin Abil Faraj Ibn Al-Jawzi. Yang pertama disebut nama dia sebut gelaran dia sebagai seorang Al-Hafiz. Al-Hafiz ni tuan-tuan digelar kepada siapa tuan-tuan? Digelar kepada mereka yang sekurang-kurangnya menghafal 30,000 hadis matan serta sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ulama kata sekurang-kurang Al-Hafiz ni mereka menghafal lebih lah. Kebiasaan mereka menghafal lebih daripada 100,000 hadis. Bukannya Al-Hafiz ni yang asalnya digelar kepada orang yang menghafal Al-Quran. Tetapi pada hari ini Al-Hafiz ni digelar kepada siapa tuan-tuan? Digelarkan kepada mereka-mereka yang menghafal Al-Quran 30 juzuk. Tapi tak apalah, ulama kata kerana nak memuliakan orang yang hafal Al-Quran, tak ada masalah. Tapi jika dibandingkan mana lebih susah kalau nak hafal Al-Quran dan hafal hadis? Jawab dia lebih susah hafal hadis. Cubalah. Al-Quran tebal tu lebih kurang, kitab hadis tebal tu, cuba hafal. Baru boleh tahu, barulah boleh rasa susah untuk hafal hadis berbanding Al-Quran. Kemudian digelar dia sebagai Al-Faqih kerana beliau ni seorang yang sangat alim dalam ilmu hukum hakam. Kemudian digelar juga sebagai Al-Mufassir kerana beliau juga merupakan ahli dalam tafsir Al-Quran. Digelar Al-Imam kerana beliau merupakan ikutan bagi umat Islam, dan digelar sebagai Al-Alim kerana beliau juga sangat alim. Barulah disebut Jamaluddin Abil Faraj Ibn Al-Jawzi. Tengok, ada lebih kurang 5 gelaran. Ini gelaran yang ada lagi gelaran yang lain untuk beliau. Tetapi 5 disebut ditulis dalam kitab ni, menunjukkan beliau ni mempunyai kedudukan yang tinggi dari sudut keilmuan. Macam tempat kita lah. Tempat kita kalau seseorang tu digelar dengan Datuk Tan Sri sebagainya, Tan Sri, Datuk Sri, Profesor, Doktor, tengok ada beberapa gelaran. Maknanya apa tuan-tuan? Orang ni mempunyai kedudukan yang tinggi dari dalam kalangan masyarakat kita. Bukan orang biasa. Begitu juga Al-Imam Ibn Al-Jawzi. Jadi kita mulakan sedikit pada muqaddimah dia. Kerana pada muqaddimah dia insya-Allah tuan-tuan memberi manfaat juga kepada kita. Dan
Al-Imam Ibn al-Jawzi dia mulakan risalah dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in alhamdulillahilladzi ansha'al abal akbar min turab. Al-Imam Ibn al-Jawzi dia mulakan risalah dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa tuan-tuan? Kebiasaan ulama beliau mereka ni mulakan satu karangan atau satu penulisan atau penulisan kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Ada. Kerana ulama kata yang pertama kerana nak mencontohi Al-Quran. Lianna suratin min suwaril Quran la yubda'u fihi illa Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, di dalam Al-Quran tidak dimulakan mana-mana surah melainkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan satu surah sahaja, iaitu surah Bara'ah atau surah Taubah. Satu surah ni sahaja tidak disunatkan untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu merupakan satu ayat daripada surah. Macam Fatihah lah lebih kurang. Kalau orang tak baca Bismillah, maka tak sah salat dia dalam mazhab Syafi'i. Jadi ulama dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana nak mencontohi Al-Quran, nak mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan mereka mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kenapa sebab yang kedua kenapa mereka mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana nak menjunjung dan nak mengikuti hadis baginda Nabi SAW. Nabi sebut apa tuan-tuan? Kullu amalin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim aqta'. Atau fi riwayatin ukhra, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim aqta'. Ada? Sebelum tu hadis ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Ibn Salah, dan Ibn Salah mengatakan sanad hadis ni hasan. Maknanya elok untuk kita amalkan. Hadis ni tuan-tuan, Nabi kata apa? Setiap amalan, kullu amalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim aqta'. Sekiranya setiap amalan itu tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Lalu ulama terangkan dan syarahkan apa maksud terputus di sini. Iaitulah dikurangkan pahala dan tidak diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam apa-apa sahaja perbuatan. Seperti seorang tu kalau dia pergi keluar daripada rumah tuan-tuan. Dia keluar daripada rumah untuk apa? Untuk pergi kerja. Keluar pergi kerja ni tuan-tuan, dia perbuatannya ada nilai tak di sisi agama Islam? Ada nilai. Nak pergi cari nafkah untuk anak isteri, ada nilai. Jadi elok dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia keluar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ulama kata diteruskan, diberi pahala, kemudian diteruskan seorang ni dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia keluar sampai dah dia balik ke rumah. Tengok, itu nak dia. Itu yang kita nak daripada apa yang kita buat. Kalau hidup ni kalau tidak kerana keberkatan, apa lagi kita nak cari? Kita nak raih keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab tu setiap langkah, setiap perbuatan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan pada perkara maksiat, perkara haram. Seperti contoh orang yang nak minum arak ke, nak buat zina ke, maka haram. Ulama kata haram orang ni mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan pada perbuatan yang harus dan sunat saja. Jangan baca ataupun sebut pada nak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haram. Kemudian seperti seorang isteri juga kita kata, seperti seorang isteri, mereka ni banyak melakukan kerja rumah, kita kata. Kemah rumah, apa lagi, lipat kain, memasak. Walaupun tugas memasak ni tidak menjadi satu kewajipan pun ke atas isteri. Tetapi di Malaysia ada. Ni siapa sebut tuan-tuan? Disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Syirazi di dalam kitab mereka. Yang menjadi kewajipan untuk memasak, menyediakan makan minum untuk isteri dan anak-anak adalah ke atas suami. Jadi
kita pada hari ni tuan-tuan di Nusantara, khususnya di Malaysia ni, dah sangat beruntung dah. Kita dikurniakan isteri-isteri yang berajin buat kerja rumah. Dah mereka ni melakukan ihsan kepada kita. Mereka yang tolong masak, sediakan makan minum kepada kita. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kerana ada di setengah negara luar tuan-tuan, ada sebahagian tempat mereka ni tak benarkan isteri mereka buat kerja ni. Dia yang tukang masak, tukang beli sayur, tukang beli lauk, dia sendiri. Dah suami tu. Dia pergi pasar beli lauk, beli sayur dan sebagainya, dia sediakan masak. Dia masak, dia sediakan makan minum untuk isteri dan anak-anak dia. Ada. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, kerja tadi, tugas memasak ni kita ambil alih daripada isteri. Ada. Dalam masa seminggu lah kita ambil. Boleh tak? Boleh tahan tak tuan-tuan? Penat tuan-tuan, tengok nampak relax je. Contoh lagi kita ambil tugas isteri apa dia? Kita ambil tugas isteri sebagai contoh, ambil tugas mengemah rumah. Lipat kain, jemur kain. Jaga anak. Letih tuan-tuan. Tak sanggup kita nak buat. Ada. Maka kita patut bersyukur kerana kita duduk di Malaysia yang budaya kita orang perempuan yang buat kerja-kerja seperti ini. Ada. Begitu juga tuan-tuan, dengan bismillahirrahmanirrahim ni cukup diambil berat oleh orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, orang-orang tua dulu tuan-tuan. Dak pantanglah dia orang kalau tengok budak-budak kecil ni, dak nak pakai baju ke, nak makan ke, nak minum ke, dak dia akan perhati budak-budak kecil ni. Dia akan perhati kanak-kanak ni kalau dia nak makan, nak minum, perhati kat mana? Dekat mulut. Semasa nak makan, nak minum tu dia orang tua akan perhati kat mulut. Gerak tak mulut ni semasa nak makan tu? Baca tak bismillah maksudnya? Kalau tak baca, dia tegur baca bismillah dulu. Ataupun kalau duduk di meja makan dia ketuk. Macam tu. Baca bismillah tak lagi? Sekurang-kurang tuan-tuan. Kalau baca doa makan lagi afdal. Maka sebab tu orang tua sangat pentingkan benda ni. Ada, bukan dia saja, dia tengok bukan anak dia saja, dia tengok anak orang lain pun dia akan tegur benda yang sama juga. Tengok orang dulu cukup ambil berat antara satu sama lain. Hari ni kita tegur anak orang lain, mudahlah. Pening lah orang ayah dia marah lah, ayah dia tegur kita lah, macam-macam. Kalau kita tegur anak dia yang nakal pun jadi masalah juga. Sebab tu kita kena mulakan untuk anak kita dulu. Kemudian kita masuk sedikit kepada apa yang diberi nasihat oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih. Dia mulakan nasihat, dia kata apa kepada anak dia? I'lam ya bunayya wafaqakallahu lis-shawab annahu lam yatamayyaz al-adami bil 'aql illa liyu'mal bi muqtadah. Dia kata, wahai anakku, i'lam ya bunayya, wahai anakku, wafaqakallahu lis-shawab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada engkau ke arah jalan yang benar. Tengok, Al-Imam Ibnul Jauzi sebelum dia mulakan nasihat kepada anak dia, dia buat apa tuan-tuan? Dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi taufik kepada anak dia. Ni. Dan ni adalah adat dia tuan-tuan, sentiasa mendoakan kebaikan kepada anak dia. Maka ni kita kena sebagai ibu ayah kena ambil contoh tuan-tuan. Sentiasa doakan kebaikan buat anak-anak. Jangan berhenti tuan-tuan. Ini merupakan satu ihsan daripada kita untuk anak-anak. Sebab ada juga setengah orang mereka tak doa dah ke anak-anak dia. Sebab apa? Dengan alasan dia kata anak-anak aku besar belaka dah. Semua anak-anak aku dah besar dah. Pandailah dia buat kerja sendiri. Rugi tuan-tuan. Sedangkan doa daripada ibu ayah ni makbul. Mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah anak dia dah besar balik ke, tak kira. Yang penting dia doakan kebaikan kepada anak dia. Dia mendapat kebaikan, anak dia pun mendapat kebaikan daripada doa dia tadi. Sebab tu penting tuan-tuan, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri taufik dan hidayah kepada anak kita. Sebab apa tuan-tuan, kalau tengok ada orang ceritalah tentang pasangan suami isteri ni. Ada orang tua lah. Dia datang daripada apa dia? Dia datang daripada desa lah, kita kata daripada kampung ke bandar. Nak buat apa? Datang tu untuk ziarah anak dia tuan-tuan. Datang nak ziarah anak dia.
Gembiralah nak tengok anak, nak tengok cucu. Tiba-tiba sampai saja di rumah anak dia, tuan-tuan, bertukar. Bertukar perasaan. Daripada gembira jadi sedih. Sebab apa? Sebab dia dapati anak dia, cucu dia tak solat. Tengok. Sebab tu berhajat kepada doa ibu ayah tu. Kita sendiri berhajat kepada doa kita dan anak kita pun berhajat kepada doa kita. Dalam nak melakukan ibadah ni, tuan-tuan, jangan main. Kena serius. Kita kata perlu kepada sokongan dan doa. Kita kalau hari ni kita boleh stay, kekal, istiqamah datang masjid ni, apa lagi kita kena buat? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang istiqamah dalam hadir ke masjid dengan solat jemaah, dengar kuliah, belajar ilmu agama. Itu penting, tuan-tuan. Hari ni baik, esok belum tentu kita boleh datang ke masjid. Ada orang, tuan-tuan, daripada muda sampai ke sebelum dia tua, tuan-tuan, rajin sungguh-sungguh. Rajin sungguh-sungguh dia ni datang masjid, dengar majlis ilmu dan sebagainya. Tapi bila nak dekat dengan bila tua, tuan-tuan, uzur sikit je. Mengalahkan orang yang lebih teruk daripada dia. Dia uzur tapi boleh berjalan lagi. Tapi tak nak pergi masjid lah. Tengok. Hilang dah istiqamah dia. Dulu istiqamah. Bila nak dah tua, tak ada dah amalan tu. Rugi. Sebab tu berhajat. Hari ni kita boleh datang, esok belum tentu. Hari ni kita rajin, esok belum tentu. Sebab tu kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak supaya kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan orang yang istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa Al-Imam Ibn Jauzi doakan kepada anak dia ni supaya diberi taufik? Untuk tujuan apa, tuan-tuan? Supaya bila mana Al-Imam Ibn Jauzi beri nasihat kepada anak dia mudah dengar nasihat. Itu tujuan yang kedua kita kata. Kenapa Imam Ibn Jauzi doa kebaikan, doa supaya Allah beri taufik kepada dia. Ibn Jauzi ni boleh usaha saja, tuan-tuan. Supaya anak dia jadi macam ni, macam tu, macam ni. Yang menjadikan anak dia orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang alim ni, siapa dia, tuan-tuan? Allah. Kita boleh usaha tapi natijah dia Allah yang tentukan. Sebab tu kita nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak-anak kita supaya jadi orang yang baik. Tengok hari ni, tuan-tuan, kalau kita tengok tentang anak orang muda sekarang, tuan-tuan. Contohnya tak pergi jauh lah, dalam masjid ni saja. Yang saya nampak dalam masjid ni golongan veteran dan golongan yang pertengahan dah. Remaja dan kanak-kanak mana? Sebab tu perlu tu kepada doa tu. Perlu kepada doa. Kalau lebih kita doa kepada anak kita dan doa kepada generasi yang akan datang, tuan-tuan. Semoga mereka ni menggantikan kita, menggantikan jemaah masjid pada hari ni yang lebih baik daripada kita, insya-Allah. Saya ingatlah dari pada kitab, dalam kitab Faridatul Faraid, di belakang sekali tu Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, dia buat contohlah kepada kita. Saya bagi tahu dia doakan apa, tuan-tuan? Dia doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan anak zuriat dia ni 7 keturunan. 7 keturunan supaya anak zuriat dia ni semua jadi orang alim. Tengok. Buat sekali tapi pahala dia berpanjangan, tuan-tuan. Tengok. Kalau kita dapati anak cucu cicit Syekh Ahmad Zain Al-Fatani ni memang ramai lagi dari kalangan zuriat mereka ataupun keturunan beliau jadi orang alim sampai ke hari ni, tuan-tuan. Itu penting. Kita tak jadi orang alim tak apalah. Paling kurang kita kena ada azam supaya anak kita ni menjadi orang alim, orang soleh, dak berguna kepada masyarakat akan datang. Kemudian dia kata apa lagi? Annahu lam yatamayyaz al-adami bil aql illa liya'mal bi muqtadah. Sesungguhnya tidak membezakan, dia kata kepada anak dia supaya anak dia sedar. Sesungguhnya tidak membezakan anak Adam itu dengan haiwan dengan semata-mata dikurniakan akal. Dia kata tak ada beza manusia dengan haiwan yang semata-mata dikurniakan akal. Ini pelik sikit, tuan-tuan. Kalau kita bercakap dengan kawan-kawan kita, apa beza manusia dengan haiwan? Jawapan pertama dan utama mereka akan jawab apa, tuan-tuan? Mereka akan jawab manusia ada akal,
Haiwan tak ada akal, itu beza. Tapi di sisi Al-Imam Ibnul Jauzi, dia kata tak ada beza. Melainkan dia kata illa liya'malu bimuqtadah, melainkan setelah mana mereka guna akal mereka untuk melakukan perkara yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dak, nak bagi jelas lagi tuan-tuan, dak, orang yang digunakan akal pada hari ini ramai, betul tak tuan-tuan? Tapi ramai mana yang guna akal mereka ke arah kebaikan? Ramai di kalangan manusia yang digunakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka guna ke arah benda yang salah. Guna akal mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata tak ada beza dengan haiwan tu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Dan ramai mana orang pada hari ini, bila mana digunakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka fikir macam mana nak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka fikir macam mana nak ambil harta orang lain tanpa hak. Mereka fikir juga macam mana nak buat kezaliman kepada orang lain. Contoh yang terkini dak, macam Yahudi pada hari ni dah. Dak, setiap hari dak guna akal lah. Mereka ada akal. Mereka digunakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka fikir macam mana nak hapuskan etnik Palestin daripada bumi Palestin. Maka orang ni bukan setakat tidak ada beza dengan haiwan, bahkan lebih teruk daripada haiwan. Tengok. Kalau kita tengok pada hari ni tuan-tuan, kezaliman yang dibuat oleh mereka ni teruk dah. Tapi dulu lagi teruk tuan-tuan. Dah, datuk nenek dia orang tu daripada Bani Israel yang jahat lah, yang bukan orang salih, bukan orang Muslim. Dah, mereka ni bunuh para anbiya. Dah, dalam sirah mereka ni diceritakan mereka pernah bunuh tak kurang daripada 300 orang daripada para anbiya. Dah, ada satu batu dekat Masjidil Aqsa tu digunakan untuk letak kepala para anbiya dan kemudian disembelih. Tengok, jauh maknanya perbuatan atuk nenek mereka dahulu jauh lebih teruk apa yang kita tengok pada hari ini. Mereka bunuh orang pada hari ini, kanak-kanak, wanita, orang-orang tua dah. Itu biasa lagi. Ini para anbiya mereka ambil sembelih. Ada. Teruk sangat tuan-tuan. Ada. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi dia kata apa lagi, fastahdir aqlaka ya bunayya, maka fikir-fikirkanlah. Dia kata hendaklah fastahdir aqlaka ni, maka gunakan akal engkau sebaiknya. Wa'mil fiqhaka, maka fikir-fikirkanlah kepada apa yang aku nak sebut dan apa yang aku akan sebut nanti. Kemudian dia sebut apa lagi, wahlu binafsik, hendaklah engkau duduk secara bersendirian. Jangan duduk pergi melepok, pergi sana, pergi sini. Duduk seorang-seorang. Sebab apa tuan-tuan? Di antara tujuan Al-Imam Ibnul Jauzi, dia suruh anak dia duduk seorang-seorang ni sebab sebelum tu tuan-tuan, anak dia ni bukan orang macam biasa dah, bukan macam anak-anak kita ni. Bila Al-Imam Ibnul Jauzi tegur ni, bukan maknanya anak dia belum lagi khatam ilmu fardhain. Tak, anak dia dah jadi orang alim dah masa tu. Cumanya satu hari ni tuan-tuan, anak dia ni dah jadi orang alim. Dia pergi mengajar sana sini. Satu hari dia mengajar satu tempat tu. Dia balik, kemudian dia bergaul dengan orang kaya tuan-tuan. Jadi bila balik dia bergaul dengan orang kaya ni, Al-Imam Ibnul Jauzi dia melihat sedikit perubahan pada anak dia. Tengok. Bila sedikit perubahan pada anak dia, dia terus tegur. Macam itulah seorang ibu dan ayah. Kalau tengok ada sedikit perubahan yang tak baik pada anak, tegur tu. Jangan sampai benda tu jadi melarat. Ni tak anak kita nakal, mula-mula nakal sikit-sikit, kita biar. Sebab apa? Sebab sayang. Biar. Last sekali jadi jahat. Ada sebagai contoh lah. Waliyazbillah min zalik. Sebab tu daripada benda yang sikit, sekecil-kecil benda, kalau nampak benda tu tak baik, tegur tu. Bukan anak orang lain, anak kita. Sebab setengah orang, setengah mak ayah hari ni, bila tengok anak dia buat benda-benda nakal, dia relax macam tu. Dia tengok je, dia perhati. Anak dia buat hal kat sekolah pun, dia biar buat bodoh je. Sampai kamu menyusahkan cikgu-cikgu di sekolah tuan-tuan. Bukan main lah kalau kita tengok budak-budak nakal sangat pada hari ni. Pelik sangat. Kalau dulu senang je nak didik. Kalau nakal pun kita boleh rotan. Pada hari ni tuan-tuan, tak boleh dah nak buat macam tu. Kalau rotan kena marah ke, sikit-sikit repot ke mak ayah. Bila mak ayah dapat repot ni,
Dia pergi report polis ataupun mak ayah datang sekolah. Ambil tindakan kepada cikgu. Kalau dulu tuan-tuan, kita ni takut kepada cikgu-cikgu. Tok guru kita takut. Tapi hari ini sebaliknya tuan-tuan. Cikgu-cikgu takut kepada anak-anak murid. Tengok terbaliknya. Betapa teruknya manusia pada hari ini. Tu tak kira lagi di luar negara tuan-tuan. Saya nak cerita ni di tempat, contohnya di Australia. Mereka kalau undang-undang mereka tak boleh marah anak mereka. Anak dia tak dengar cakap macam mana, tak boleh tengking. Kalau mereka tengking marah anak dia, kalau jiran dengar report kepada polis, akan diambil tindakan tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? Kita ni di Malaysia masih lagi ada peluang untuk didik anak kita secara marah, secara tegas, secara lembut. Ada negara luar tak boleh dah buat macam tu tuan-tuan. Keluar daripada paper sebelum ni, mak ayah rotan anak tuan-tuan. Saya tak ingat negara mana, dia rotan anak kerana apa? Kerana tak salat. Di report ke pihak berkuasa, mak ayah dia di penjara tuan-tuan. Jadi apalah sekali anak dia dihantar ke Malaysia, dihantar kepada nenek dia untuk dijaga. Maknanya apa tuan-tuan? Tempat kita ni masih lagi ada peluang untuk didik anak-anak dengan sebaiknya. Maka ambillah peluangnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita didik anak-anak kita ni. Jangan sampai kita kata apa, nasi dah menjadi bubur dah. Tak boleh buat apa dah. Kemudian dia sebut lagi fastahdid, dia kata wakhlu binafsi, hendaklah engkau wahai anakku duduk secara bersendirian. Kerana dengan duduk bersendirian inilah kalau dia bagi nasihat kepada anak dia dengar. Dengan cara duduk bersendirian inilah kalau buat ibadah dia akan lebih khusyuk. Dengan duduk secara bersendirian kalau baca Quran dengan khusyuk dan banyak. Zikir pun macam tu, solat pun macam tu. Itu kelebihan bila seseorang tu duduk secara bersendirian. Bila buat tafakkur jadi. Kalau baca Quran, zikir dan sebagainya, dia boleh fokus berbanding kalau dia duduk secara beramai-ramai. Sebab tu ulama dia bahagikan waktu dah. Ada waktu elok seseorang tu duduk secara bersendirian. Dan ada waktu juga elok seseorang tu duduk secara beramai-ramai. Macam ni lah, macam majlis kita duduk pada hari ni. Duduk dengar majlis ilmu secara beramai-ramai. Bila kita tengok kawan-kawan kita semangat, kita pun jadi semangat. Itu penting. Kita datang, bila lagi waktu elok kita bergaul dengan orang ramai, kita datang ke masjid untuk solat jemaah, buka puasa, mesyuarat dan sebagainya. Diambil juga tadi, saya teringat pada waktu ulama kata elok kita duduk secara bersendirian ni, saya ingat di Mesir ada satu bangunan. Satu bangunan kita tengok daripada luar tuan-tuan sangat besar, cantik. Tapi bila kita masuk ke dalam bangunan tersebut tuan-tuan, rupanya sempit saja, banyak bilik-bilik. Tetapi bangunan tu dibuat untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang awam. Siapa-siapa saja nak masuk ke dalam bangunan tu, silakan. Masuk dalam bilik. Buat apa tuan-tuan? Untuk buat ibadah. Zikir, tafakkur, duduk dalam bilik tu. Silakan. Tengok. Orang-orang ni bangunan ni dibuat sama ada oleh orang soleh ataupun ulama terdahulu. Saya tak pasti. Maknanya dia buat tempat sedemikian untuk orang buat ibadah. Bukan sekadar masjid saja. Benda ni tuan-tuan, tempat-tempat ataupun ruangan-ruangan seperti ini bukan sahaja dibuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam satu kisah, dalam satu hadis berkenaan seorang saleh daripada Bani Israel. Nama dia Juraij. Nama dia Juraij. Dia ada rumah, tetapi dia buat satu pondok yang jauh sikit daripada rumah mak dia, yang nama dia Sauma'ah. Tempat tu dia jadikan satu pondok tuan-tuan untuk dia buat solat, zikir dan sebagainya. Dia duduk, maknanya nak fokuskan hati dia, nak hadirkan dalam hati dia rasa khusyuk ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita nak buat benda-benda macam tu, boleh jadi kita ni ada kekangan duit dah. Boleh jadi kita tak mampu dah.
Maka nak mencontohi orang-orang saleh terdahulu kita boleh buat di rumah kita. Kalau di rumah kita ada satu bilik kosong, jadikan bilik tersebut satu ruangan untuk kita buat ibadah, supaya kita khusyuk bila melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tak ada bilik pun tuan-tuan dalam rumah kita, tak ada bilik kosong, andai kata kita jadikan mana-mana sudut dalam rumah kita ni satu tempat tu untuk dijadikan khusus kita buat ibadah di situ. Ini penting tuan-tuan, supaya kita ni tak lalai, tak lari, tak lara. Kita duduk dalam atas dunia ni banyak benda-benda yang melalaikan kita. Melalaikan kita daripada tujuan asal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalaikan kita daripada tujuan kita untuk pergi kepada akhirat. Jadi kalau kita sediakan tempat sedemikian tuan-tuan, boleh jadi benda macam ni ataupun tempat yang sedemikian boleh mengingatkan kita supaya apa tuan-tuan? Supaya sentiasa buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohlah, kita kata tengah malam kita keluar daripada bilik kita nak pergi ke dapur minum air. Tiba-tiba tertengok tempat yang kita sediakan untuk buat ibadah tu. Benda tu boleh ingatkan kita. Sebagai contoh apa? Kita tengok benda tempat tu ataupun tempat tu kita tengok, kita pun tanya kepada diri kita, malam ni aku dah buat tahajud ke belum? Kalau belum, aku nak buat sekurang-kurang 2 rakaat. Bila siang hari pula kita duk ulang-alik lalu lalang, hari ni aku dah baca Quran ke belum? Belum. Jadi kita baca Quran sekurang-kurang 2 helai, 3 helai dah. Ataupun kita tengok ke tempat tu saja, hari ni aku dah solat duha ke belum? Belum. Kalau belum, maka kita buat solat duha. Itu ya tujuan kenapa kita perlu buat tempat sedemikian, untuk sentiasa ingatkan kita kepada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tujuan kita dah dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ke dunia ni tidak lain, tidak bukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan asal kita. Ni sini tuan-tuan, kalau kita ambil pengertian daripada ayat ni tuan-tuan, tujuan kita adalah untuk buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa tuan-tuan? Kita tak ada masa dah nak buat benda-benda yang melarakan atas dunia ni. Kita tak ada masa dah nak bergaduh dengan orang ni, nak bergaduh dengan orang tu. Kita tak ada masa dah nak bersedih terhadap orang ni dan tak bersedih terhadap orang tu. Sebab apa? Sebab tujuan kita untuk buat ibadah. Kalau sedih pun sedih sikit-sikit saja. Ni sedih 5 tahun. Sebagai contoh. Sebab apa? Orang duk kutuk kita. Pedulikanlah. Selagi mana kita tak melanggarkan perkara syarak, maka kita pedulikan. Hiraukan dia. Dia duk kutuk kita, duk hina kita, duk maki kita sebagai contoh. Kita bukan tujuan untuk layan orang tu, tetapi tujuan kita untuk buat ibadah. Maka kita fokus apa yang kita patut buat. Kemudian disebutkan lagi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sebab tu ulama sebut apa tuan-tuan? Laisa lil la'ab khuliqna wa laisa lisyarab khuliqna wa laisa lit-ta'am khuliqna wa laisa lin-naum khuliqna wa laisa lir-rahah khuliqna. Bukan untuk bermain, bukan untuk tujuan kita bermain. Semata-mata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk makan, minum, rehat, tidur, dan buang masa. Tetapi kata ulama, khuliqna lit-ta'at wal ibadah. Tetapi kata ulama apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah bertujuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa benda kalau kita buat pekerjaan yang menyibukkan, melalaikan kita back to basic. Dan ingat kepada tujuan kita,
bila orang ingat, sentiasa ingat kepada tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah akan mengurangkan dia daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah akan menjadikan hati dia ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan apa yang saya kira sampai sini dulu untuk kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat memberi manfaat, dapat memberi faedah kepada kita semua. Dan dapat sama-sama kita amalkan dan dapat sama-sama kita kongsikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini dari kalangan orang yang mendengar nasihat yang baik lalu mengamalkan nasihat yang baik tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadr. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita untuk kita melakukan ibadah baca Quran dan qiyamul lail pada malam tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini dari kalangan orang yang masuk syurga Firdausil A'la. Dan Allah himpunkan kita dalam syurga Firdausil A'la sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita di dalam masjid pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hayyu ya qayyum. Allahumma zidna fahma wa 'ilma wa hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya fattah ya 'alim ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Imam, seterusnya Nazir, pengerusi serta EJK Masjid Kampung Baru Salak Tinggi, dan seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, para asatizah dan juga anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini, malam yang ke-18 Ramadan, yang kita solat 18 kali tarawih dah, dan 17 puasa pada hari ini. Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan, anak-anak remaja, anak-anak muda yang masih lagi konsisten dengan tarawih kita, dengan amalan qiyam kita. InsyaAllah kita akan masuki fasa yang ketiga, 2-3 hari lagi, yang mana Rasulullah SAW lipat gandakan amalan pada Ramadan yang peringkat yang ketiga dengan iktikaf di masjid. Dan insyaAllah moga-moga kita di masjid-masjid yang kita ziarah, yang kita diami, juga mengadakan majlis iktikaf kepada penduduk setempat yang kita diami, insyaAllah. Dan malam ni alhamdulillah, insyaAllah saya tak mengambil masa yang panjang, lebih kurang 20 minit insyaAllah, yang mana saya nak mengulas berkenaan dengan tentang yang mana berlaku peristiwa pada 17 Ramadan, yang mana Rasulullah SAW, mungkin tuan-tuan dah sedia maklum, yang mana pada 17 Ramadan berlakunya satu peristiwa yang bersejarah
pada baginda Rasulullah SAW dan juga umat Islam keseluruhannya di Madinah, iaitu berlakunya peperangan Badar pada 17 Ramadan, dan juga yang mana kita sedia ketahui 17 Ramadan juga hari nuzul Al-Quran di negara kita, yang mana inilah kau yang lebih tepat Quran diturun pada 17 Ramadan pada di masa baginda Rasulullah SAW di Mekah. Dan pada 17 Ramadan juga berlaku peristiwa perang Badar yang berlaku ketika mana para sahabat-sahabat di Madinah, kaum Muhajirin, yang mengetahui bahawa satu kabilah Abi Sufyan yang perjalanan daripada Syam nak balik ke Mekah. Lalu para sahabat baginda Rasulullah SAW mengambil untuk menyekat perjalanan kafilah Abu Sufyan untuk mengambil balik, sebab mereka ketika mana berpindah berhijrah ke Madinah, harta mereka ditahan di Mekah. Mereka hanya dibenarkan berhijrah seorang diri dengan keluarga tanpa boleh mengambil membawa pergi harta-harta mereka di Mekah ini. Dan apabila umat Islam semakin kuat di Madinah, kaum Muhajirin bergabung sama kaum Ansar, iaitu daripada suku Aus dan Khazraj, mereka mengambil tindakan pak restu baginda Rasulullah SAW untuk menyekat kafilah perdagangan Abu Sufyan dan berjaya menahan. Lalu Abu Sufyan mengutuskan seorang ke Mekah untuk membantu menarik tentera-tentera di Mekah yang dikotai oleh Abu Jahal. Lalu seterusnya terjadilah peristiwa perang, yang mana peristiwa perang yang sejarah pada umat Islam di Madinah, iaitu perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dan inilah yang mana Rasulullah SAW yang meminta doa pada Allah, seandainya Allah, ya Allah, engkau tidak memenangkan kaum ini, nescaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Itulah doa yang Rasulullah SAW minta kepada Allah, dan Allah dengan rahmatnya, dengan di sini banyak peristiwa yang kita boleh, banyak ibrah yang kita boleh ambil daripada peristiwa perang Badar ini, iaitu yang mana satunya menunjukkan kualiti tentera-tentera sahabat di Madinah ni, walaupun dalam 317 orang boleh menghadapi 1000 orang tentera kafir Quraisy di Mekah yang dikotai oleh Abu Jahal, dan hampir Abu Jahal juga terkorban mati bersama dengan hampir 70 orang lebih tentera kafir Quraisy di Mekah. Dan Rasulullah SAW dapat menawan beberapa orang kafir Quraisy, lalu ditawan menjadi tawanan perang tu. Inilah tawanan pertama yang dalam Islam Rasulullah memutuskan. Ini kita tengok di sini ibrah yang kedua, kita tengok bagaimana Rasulullah SAW dia tak buat keputusan seorang diri, dia musyawarah sama para sahabat baginda. Dan dua orang sahabat yang Rasulullah SAW mengambil pendapat, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar dulu, bagaimana nak buat keputusan tentang tawanan perang Badar ni. Dan Sayyidina Umar mengatakan dibunuh saja mereka ni. Rasulullah lalu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar pula Siddiq, bagaimana tawanan, kita nak buat apa dengan tawanan ni? Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberi pendapat, tawanan ini kita ambil tebusan, kita ambil wang tebusan mereka, dan baru kita bebaskan mereka. Kalau tiada wang tebusan untuk ditebus, kaum keluarga lah daripada Mekah datang bawa wang tebusan untuk tebus, macam wang jaminan lah. Kalau sekarang ni mungkin di penjara bawa jaminan, tapi jaminan tu dikembalikan. Kalau
Tapi pada zaman Rasulullah tu tebusan diambil itu dan baru dibebaskan. Kalau tak mampu wan tebusan, hendaklah tawanan-tawanan ini mengajar anak-anak orang Islam membaca menulis itu. Kalau tak ada sangat wan tebusan, kena buat dua cara. Dan Rasulullah mengambil pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk bagaimana nak hadapi tawanan-tawanan ini. Dan inilah yang mana pendapat ini adalah yang sebenarnya selepas tu turun ayat walaqad nasrukumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dalam ayat ni Allah kata, dan Allah memberi bantuan kepada tentera Badar ketika mana kamu merasakan kamu rasa yang sedikit, kamu rasa takut, kamu rasa lemah, dan fattaqullah, dan kamu hendaklah bertakwa kepada Allah agar kamu bersyukur. Inilah ayat ni. Selepas ni Allah membenarkan tindakan umat tu, sebab mereka ni, mereka dibebaskan ni, mereka akan kembali menyerang kamu balik, iaitu pada perang Uhud selepasnya. Mereka ni lah tentera yang dibebaskan ni pula menjadi tentera untuk peperangan Uhud. Dan sebenarnya pendapat Umar lebih tepat. Tapi pandangan Abu Bakar juga betul, tapi pandangan Umar lebih tepat. Ini adalah satu strategi, satu pandangan daripada para sahabat baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah juga peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan juga adalah, mungkin tuan-tuan tahu, Fathul Makkah juga berlaku pada bulan Ramadan, ketika mana pembukaan kota Mekah pada tahun ke-7 Hijrah, yang mana ketika mana baginda Rasulullah SAW hendak memasuki kota Mekah, dan ketika itu sedang berpuasa, dan Rasulullah SAW dengan wahyu yang diturunkan kepada baginda meminta para sahabat berbuka puasa ketika itu. Dan ketika mana, dan izinkan rukhsah dalam Islam, ketika mana kita musafir, kita dibenarkan untuk berbuka puasa. Dan Rasulullah sendiri meminta para sahabat untuk berbuka puasa ketika tu. Dan ada para sahabat yang masih ragu-ragu lagi, nak buka boleh ke ni, nak buka ni, walaupun Nabi ada di kalangan mereka tu, Rasulullah ada di kalangan mereka. Lalu ada sahabat yang ragu, Rasulullah sendiri berbuka puasa, lalu diikuti oleh para sahabat yang lain. Dan ada kalau kita tengok sirah Rahiqul Maktum, ada sahabat yang tak buka-buka, dan Rasulullah Rasulullah mengatakan mereka itu tersilap dalam ni. Bila Rasulullah perintahkan kalam daripada baginda, minta buat, para sahabat perlu buat. Sebab Rasulullah SAW berada di kalangan mereka sendiri. Tak boleh tak boleh lah, sebab baginda Nabi wahyu ada di hadapan mereka sendiri. Itu adalah satu peristiwa yang mana dibolehkan untuk berbuka puasa ketika mana sedang menghadapi peperangan. Yang juga kita sekarang ni masih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di bumi Palestin masih lagi menghadapi peperangan dengan bangsa Zionis Israel, Yahudi Israel. Dan kita moga-moga kita ambil kesempatan Ramadan ni, kita berdoa kepada Allah, jangan putuskan doa kita sebelum iftar tu, sebelum buka puasa, doakan saudara-saudara kita di bumi Palestin. Mungkin kita makan makanan kita mewah di Ramadan ni, kita buka puasa di masjid, di rumah, di hotel ke di mana-mana kan, mewah. Tapi di sana sehingga terpaksa makan rumput-rumput, makanan kucing. Ada yang video yang ditunjukkan terpaksa makanan kucing yang kita tak sanggup kita makan, tapi dah tak ada makanan sangat. Jadi moga-moga dengan doa kita, sumbangan kita, dengan infak kita kepada
badan-badan NGO yang memberi bantuan kepada Palestin. InsyaAllah moga-moga kita niat kita sedekah tu moga sampai kepada mereka insyaAllah. Dan juga yang mana yang terakhir sekali insyaAllah kita yang mana Imam telah baca tadi surah Al-Kahfi tadi, saya nak ulas sikit yang mana 10 ayat yang dibaca oleh Imam tadi. Surah Kahfi jadikan akhir zaman ni yang mana kita sentiasa Rasulullah SAW minta kita sentiasa lazimi surah Kahfi 10 ayat awal ataupun 10 ayat akhir ataupun kedua-dua sekali. Pendek aja surah tu. Imam baca rakaat kedua, tawa kedua tadi dah 10 ayat dah. Lazimi dalam keluarga tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah surah Kahfi. Kalau Jumaat tu boleh baca Kahfi lebih baik. Kalau kita biasa baca Yasin pun tak apa. Kalau boleh baca Kahfi pun lebih baik. Kita baca di kalangan keluarga kita, lazimilah. Sebab peristiwa kita ni berada di bila-bila masa saja. Akhir zaman yang mana penuh pancaroba ni. Kita Quran dia dekat dengan hati kita, jadikan teman rapat kita Quran ni. Sebab Allah alam benda tu Dajjal, Imam Mahdi tu, benda tu yang kita tak tahu bila akan muncul. Tapi sentiasakan lazimi Al-Quran. Kalau siapa yang dah habis Al-Quran satu hari satu juzuk, alhamdulillah. Boleh satu macam malam ni dah 18 juzuk dia baca. Kalau tadarus ada yang dah habis dah. Macam surah saya pun dah juzuk 28, 29 dah malam ni. Mungkin sebelum 20 Ramadan dah habis satu kali khatam dah. Kalau tuan-tuan lazimi Quran bersama keluarga ataupun tadarus di masjid, alhamdulillah teruskan. Bagi-bagi yang dah, yang sini-sini ayah-ayah, ibu-ibu yang dah setiap tahun dapat khatam, alhamdulillah. Itulah istiqamah kita yang di Ramadan yang setiap tahun kita sentiasa lazimi, alhamdulillah. Dan mana surah Kahfi tadi Allah menceritakan dalam dia ada 4 kisah yang mana berlaku. Saya minum air sekejap. Yang mana Allah sebut, Allah rakamkan 4 kisah dalam surah Al-Kahfi tadi. Yang pertama, sedia maklum tentang kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran 21 hingga ayat 1 hingga 22 ayat. Allah rakamkan dalam kisah Ashabul Kahfi, yang mana pemuda-pemuda yang lari daripada raja yang hendak menyesatkan. Ini adalah ujian akidah yang berlaku, 4 ujian ni. Ujian akidah yang berlaku pada Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua ni. Seterusnya Allah rakamkan dalam surah Kahfi juga kisah selepas Ashabul Kahfi adalah kisah pemilik kebun, 2 kebun, iaitu yang mana yang kebun yang seorang yang mudah menginfakkan harta, yang satu lagi berbangga dengan harta yang dia kebun yang dia tanam tu, yang Allah tumbuhkan buah-buahan. Allah dia merasakan dengan kudrat dia, dengan kepandaian dia, kebun tu berbuah dengan baik. Ini peristiwa yang kedua Allah rakamkan. Ini adalah ujian kekayaan. Allah tunjukkan kepada ibrah kepada kita. Tidak ada satu peristiwa dalam Al-Quran tidak menjadi satu panduan, pedoman untuk kita, melainkan kita perlu ambil manfaat daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang ketiga juga peristiwa tentang ujian ilmu, iaitu berlaku pada Nabi Musa dan seorang hamba Allah yang disebut oleh kebanyakan ulama mufassirin adalah seorang pemuda, adalah nama dia Khidir. Disebut dalam Quran tak disebut nama Khidir, tapi seorang hamba dia yang diberi ilmu laduni, ilmu yang boleh
mengenal, boleh tahu apa yang di hadapan, apa yang masa hadapan. Tapi pemuda ni Allah uji bertanya kepada Nabi Musa siapa yang lebih pandai, tapi Nabi Musa mengatakan dialah. Tapi Allah memberi satu pengajaran, satu kisah kepada Nabi Musa bagaimana ada seorang lagi hamba Allah yang lebih tahu. Lalu terjadilah peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan di tepi pantai membawa seekor ikan, dan mana lalu tiga peristiwa tu, iaitu Nabi Khidir hamba tadi menebuk perahu, yang kedua yang pertama membunuh kanak-kanak, yang kedua menebuk perahu, dan yang ketiga membina tembok di bawahnya ada harta anak yatim. 3 peristiwa, dan tuan-tuan boleh baca sendiri insya-Allah. Yang itulah kalau ustaz kita depan habis ni kita buka Quran, bila kita tahu sikit kita nak tahu lebih lanjut insya-Allah. Tuan-tuan buka banyak kitab-kitab tafsir menceritakan dengan jelas peristiwa ni. 3 peristiwa, dan yang keempat adalah peristiwa tentang Zulkarnain, juga dirakamkan dalam akhir surah Al-Kahfi tadi. Bagaimana Allah ujikan dia dengan kekuasaan, yang mana 4 ujian yang Allah berikan, Allah rakamkan, Allah ceritakan dalam Ashabul Kahfi tadi. Inilah yang mana turut berlaku pada kita. Ujian harta, ujian kekayaan, ujian kekuasaan, siapa yang ada kuasa masing-masing, yang mana suatu hari nanti kuasa tu akan hilang pada dia. Ujian ilmu, seorang tu mungkin dia tu dulu pensyarah, doktor, PhD apa, suatu hari mungkin ilmu dia akan hilang. Wallahu alam, benda tu adalah ujian pada kita. Dan itu 4 peristiwa yang Allah rakamkan dalam Ashabul Kahfi. Dan alhamdulillah juga pada malam ni kita ambil 2 tu saja, tentang bagaimana Allah jadikan peristiwa Perang Badar juga berlaku pada bulan Ramadan. Dan saya sentuh tentang Ashabul Kahfi tadi, bagaimana Allah mengambil 4 peristiwa yang mana supaya menjadi satu ibrah, satu pengajaran untuk kita hadapi hidup-hidup ni insya-Allah. Yang baki masih Ramadan ni, kalau kita tengok alhamdulillah masjid masih penuh lagi, hampir 80% masa masih lagi terisi insya-Allah. Masa datang tadi tengok terkejut juga tengok lalu ke dataran nilai tu penuh di situ. Sama ada pesta buka puasa ke, wallahu alam lah, tapi penuh itu. Duk ingat masjid kosong, banyak tempat pergi situ, banyak muslimin-muslimat pergi situ. Moga-moga yang buka puasa situ terus lintas jalan tu pergi masjid, itulah masjid Kelana itulah, insya-Allah kita husnuzon di situ. Moga-moga Ramadan yang kita ada, kita wallahu alam mungkin kita sempat atau tidak bertemu Ramadan akan datang lagi 14-46 Hijrah nanti. Yang kita Ramadan ni kita alhamdulillah kita sempat berjumpa. Ada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, ibu ayah kita, jiran-jiran kita yang tak sempat kita doa pada bulan Rajab dan Syakban, tapi sampai balik fi Ramadan tak sampai Ramadan. Tak sempat berjumpa. Ada yang sehari sebelum Ramadan pun Allah panggil dia dulu. Dan alhamdulillah kita berjaya di Ramadan untuk merebut pahala ganjaran Ramadan, yang moga-moga kita 21 hingga 30 nanti kita dipertemukan dengan bulan Al-Qadr insya-Allah. Moga-moga sedikit sebanyak perkongsian saya dengan tuan-tuan para asatizah dan juga tuan-tuan di sini, moga-moga ada kebaikan, dan insya-Allah moga kita bertemu lagi pada ruangan masa yang akan datang. Saya pun menggantikan sahabat saya Dr. Yusri Effendi pada malam ni atas kekangan yang beliau tidak dapat hadir. InsyaAllah moga-moga apa yang baik datang daripada Allah, dan salah silap adalah kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا حي يا قيوم تجعل الهذن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا إخلاص النيات في القول والعمل اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس الدين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. Yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid Kampung Salak Tinggi, barisan Tuan Imam, Tuan Bilal, serta ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan berkat kita ikhlaskan niat, Allah taala mempermudahkan segala urusan dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan berkat kita ikhlaskan niat, Allah taala kurniakan kepada kita semua kefahaman dalam ilmu agama, insya-Allah. Allah taala mempermudahkan urusan kita agar kita semua dapat bertemu dengan malam yang penuh dengan barakah yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu, tuan-tuan dan puan-puan, itu antara kekhususan Allah taala telah mengurniakan, memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam yang penuh dengan keberkatan. Malam yang mana yang ada padanya kemuliaan, malam yang mana amal ibadah kita digandakan pahalanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih utama berbanding ibadah yang dilakukan pada malam-malam yang lain. Maksudnya apa? Malam yang dilakukan pada ibadah yang dilakukan pada malam itu, yang mana fadilatnya, kelebihannya, yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan, yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan, ini bersamaan dengan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Maka di sini bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat melaksanakan ibadah pada malam tersebut, masya-Allah, pahalanya digandakan. Maka di sini ini keutamaan, kelebihan seseorang itu melakukan amal ibadah pada malam tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat-umat yang terdahulu apabila mereka melakukan ibadah, seperti umat-umat Nabi Adam alaihissalam, umat-umat Nabi yang lain, mereka dikurniakan kepada mereka usia yang panjang, dikurniakan kepada mereka umur yang panjang, yang tempohnya sangat panjang. Maka di sini Allah Taala menjadikan mereka ini dipanjangkan usianya. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan rata-ratanya dalam lingkungan 60 tahun hingga 70 tahun. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Taala telah menganugerahkan, mengurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yang mana kalau seseorang itu melakukan amal ibadah pada malam tersebut, masya-Allah, kelebihannya dia mendapat pahala yang besar. Walaupun dia tidak hidup lama di atas dunia, akan tetapi boleh jadi usianya lebih kurang daripada 50 tahun ke 60 tahun ke, tapi dia dapat buat amal ibadah, pahalanya besar melebihi daripada usianya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah malam yang disebutkan sebagai Lailatul Qadar ini malam yang ada padanya keberkatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya sebut tentang topik Lailatul Qadar pada malam ini, sedangkan kita nak dekat, tak masuk lagi kan 10 malam terakhir kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ada sebagai ulama menyebutkan bahawa Lailatul Qadar itu boleh jadi jatuh pada mana-mana malam dalam malam-malam daripada bulan Ramadan. Boleh jadi pada fasa pertama, boleh jadi fasa kedua kan? Akan tetapi Lailatul Qadar itu kebanyakannya berlaku pada 10 malam yang terakhir. Maka dengan sebab itu, kalau sesiapa yang mengisi setiap malam daripada malam-malam Ramadan itu dengan amal ibadah,
insya-Allah dia akan dapat mengecapi Lailatul Qadar. Walaupun pada hakikatnya dia tak nampak tanda-tanda Lailatul Qadar kan. Dia tak nampak dengan mata kasarnya malam tersebut macam manakah cahaya pada malam tersebut, pada keesokan hari cahaya matahari terbit macam mana. Maka di sini walaupun dia tak dapat mengecapi, tak dapat mengenal pasti tanda-tanda malam yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar itu, kalau setiap malam daripada Ramadan itu dia isikan di solat berjemaah di masjid, dibaca Al-Quran tadarus, solat tarawih bersama-sama berjemaah, insya-Allah dia akan mengecapi Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar ini, tuan-tuan dan puan-puan, malam Lailatul Qadar ini malam yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebutkan Al-Quran, maka Al-Quran ini saya sebut secara ringkas, maka ia melalui dua proses. Yang mana Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini sebuah tempat yang terletak di langit pertama. Maka Al-Quran diturunkan secara sekaligus, dari awal hingga akhirnya sekaligus ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni di mana? Di sebuah tempat yang terletak di langit yang pertama. Akan tetapi proses yang kedua adalah dari Baitul Izzah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, maka ia diturunkan berdasarkan sebab dan peristiwa-peristiwa yang tertentu. Ia tak diturunkan secara sekaligus. Dia tak seperti mana daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang diturunkan secara sekaligus. Akan tetapi dari Baitul Izzah, sebuah tempat di langit pertama, diturunkan mengikut peristiwa-peristiwa yang tertentu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penurunan ini berlaku dalam tempoh lebih kurang 23 tahun. 23 tahun sebelum Al-Quran itu sempurna diturunkan. Kenapa disebutkan 23 tahun? Kerana 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, dan 10 tahun baginda berdakwah di Madinah Al-Munawwarah, ataupun nama dahulunya disebut sebagai Yathrib kan. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, malam Lailatul Qadar ini malam yang diturunkan padanya Al-Quran. Apakah buktinya? Apakah dalilnya? Maka di sini berdasarkan surah Al-Qadar yang tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah hafal. Qala Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Al-Quran pada malam yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Ayat pertama dalam surah Al-Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan keberkatan. Yang penuh dengan keberkatan. Malam yang mana, tuan-tuan dan puan-puan, apakah dalilnya? Seperti mana yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Qala Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ad-Dukhan ayat ketiga, yang mana malam Lailatul Qadar ini yang penuh dengan keberkatan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh setiap malam Ramadan, jangan lepaskan peluang, isilah dengan ketaatan amal ibadah. Sebab kita tak tahu, sebab Lailatul Qadar ini sebahagian daripada rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini malam Lailatul Qadar, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, adik-adik semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada para malaikat tentang apa yang berlaku pada tahun itu sehingga tahun hadapan. Maksudnya pada malam Lailatul Qadar itu, Allah Ta'ala memberitahu kepada malaikat tentang apa? Tentang dalam kalangan hambanya, kelahiran hambanya, kematian hambanya, tentang
ditimpa musibah, ujian, sakit, kesihatan, dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala telah memberitahu kepada para malaikat tentang kesemua perkara itu yang berlaku kepada hamba-hambanya yang dibergelar manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini malam Lailatul Qadar, tuan-tuan dan puan-puan, malam yang dilakukan amalan soleh yang dilakukan pada malam tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, lebih baik daripada amalan soleh yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Saya ulang balik. Amalan soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih baik berbanding amalan soleh yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Baik ni bukanlah bermaksud better, maksudnya tak bagus tak bagus apa. Maksudnya dari sudut gandaan pahalanya, dilipat kali gandakan, besar pahala, fadilat, kelebihan seseorang itu beramal pada malam yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, apakah dalilnya? Surah Al-Qadar ayat ketiga. Qala Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Lailatul Qadar itu, tuan-tuan dan puan-puan, para malaikat itu akan turun dari langit, akan memenuhi lapisan bumi, dan akan mendoakan, mengucap salam kepada setiap orang, kepada setiap manusia yang menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ibadah. Termasuklah malam di sini bukanlah bermaksud pada sepertiga malam saja. Masuk waktu maghrib sudah dikira malam, kan? Masuk waktu maghrib, kita solat maghrib berjemaah, kita baca Al-Quran sekejap ke, kemudian solat Isyak berjemaah, and then tarawih, tadarus selepas tu, Masya Allah, itu pahala, tuan-tuan dan puan-puan. Maka di sini itulah yang disebutkan malaikat ini, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini waliullah, mereka ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini sangat patuh dan taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan sesekali melakukan maksiat, kemungkaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, mereka ini waliullah, mereka ini mendoakan manusia yang rajin melakukan amal ibadah pada malam tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini, inilah yang saya sebut secara ringkasnya tentang Lailatul Qadar. Dan apabila disebutkan nuzul Al-Quran, maka esok insya-Allah, kan, malam ni dah masuk nuzul Al-Quran, maka pada malam Lailatul Qadar itu yang diturun padanya Al-Quran. Ada sebagai ulama berpandangan Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan. Ada sebagai ulama menyebutkan 24 Ramadan. Maka di sini walaupun begitu, kita boleh pilih salah satu pandangan. Tapi kalau masyhurnya 17 Ramadan lah. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah kita non-stop amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ada sebagai orang, mungkin dia dah masuk fasa kedua, ketiga, dia dah slow-slow, mungkin duduk di rumah ke apa, kan, cari pasang langsir, kan, untuk hari raya nanti, kan. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, boleh nak pasang lepas tarawih lah, kan. Fokus pada ibadah, insya-Allah. Kemudian nak buat apa-apa urusan di rumah, buatlah, kan. Nak susun kuih raya ke, kan, nak gosok baju raya ke, kan, nak pasang langsir ke. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, selagi masih ada Ramadan, selagi itulah kita ambil peluang, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana belum tentu Ramadan pada masa akan datang, pada tahun akan datang, kita dapat mengecapinya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, boleh jadi dalam kalangan kenalan kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, yang mana mereka sempat untuk merasai Ramadan pada tahun yang lepas. Akan tetapi tidak semua dari kalangan mereka yang sempat merasai Ramadan pada tahun ini. Saya punya rakan saya, kawan saya, lebih kurang 3-4 hari sebelum masuknya Ramadan, dia telah meninggal dunia, kan.
tak sempat untuk mengecapi Ramadan. Semoga Allah Ta'ala merahmati dia lah. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, ambil peluang tuan-tuan dan puan-puan, kerana kata ulama, Ramadan itu fursah al-umur, peluang umur, peluang untuk seseorang itu mengisi usianya, mengisi umurnya dengan ketaatan. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, maka jangan disisirkan peluang ini. Ambillah peluang secukup-cukupnya. InsyaAllah kita tarawih kan, dari fasa pertama hinggalah fasa terakhir Ramadan, insyaAllah kan. Ambil peluang, azam, tandangkan azam. Aku setiap malam, setiap daripada waktu malam ni, aku tidak mahu melepaskan peluang. Kalau aku tak mampu buat 20 rakaat sekalipun, aku buat 8. Macam tu kan, 8 rakaat ke apa kan, mungkin ada sebahagian ada urusan. Maka insyaAllah gunakan peluang yang ada, jangan disisiakan, kerana tidak semua orang memperolehi peluang yang sama, dan kita tak tahu pada masa akan datang adakah kita sempat untuk mengecapi Ramadan pada tahun hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mungkin itu serba sedikit tentang perkongsian tazkirah Ramadan kita pada malam ini. Moga-moga dengan perkongsian yang bermanfaat tadi, perkongsian yang ringkas dan padat, saya padat dan ringkaskan, saya tak detailkan, saya ambil beberapa poin, tapi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah memperoleh manfaat dan boleh berkongsi dengan rakan-rakan, dengan ahli keluarga. InsyaAllah manfaat ini kita sebarkan kepada rakan-rakan ahli keluarga kita, insyaAllah. Itulah tanda kita menunjukkan kasih sayang kita. Kasih sayang kita, ada orang kata spread the love, sebarkan kasih sayang. Maka kita sebarkan kasih sayang dalam kalangan umat Islam dengan kita menyebarkan ilmu. Itulah yang dikatakan sebagai kita menyebarkan manfaat. Nabi kata, orang yang terbaik dalam kalangan kamu, dalam kalangan kalian adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Dan insyaAllah mohon maaf sekiranya sepanjang tazkirah ini saya ada salah silap. Saya mohon maaf, mungkin ada perkataan yang boleh membuatkan tuan-tuan dan puan-puan tergores hati. Maka saya mohon maaf. InsyaAllah di lain masa ada peluang, insyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Dan lepas ini kita fokus kepada amal ibadah tarawih, insyaAllah, solat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat bulan Ramadan ini, ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami semua kefahaman terhadap ilmu agama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat Ramadan, ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami semua kesihatan yang baik. Kurniakanlah kepada kami semua semangat, kesungguhan, kerajinan, agar kami berterusan melaksanakan amal ibadah pada setiap daripada bulan Ramadan, ya, pada setiap malam daripada bulan Ramadan, ya Allah, sehingga kami dapat mengecapi Lailatul Qadar yang dikurniakan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada dari kalangan kami yang diuji dengan kesakitan, yang ditimpakan ke atas mereka penyakit, dengan berkat Ramadan ini, ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada mereka kesembuhan, ya Allah, ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menempuhi ujian yang diberikan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau himpunlah kami semua di dalam syurga Firdaus Al-A'la, seperti mana Engkau menghimpunkan kami semua pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Engkau panjangkanlah usia kami, ya Allah. Pertemukanlah kami, ya Allah, dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang membawa anak masing-masing, sila pastikan anak-anak tuan-tuan berada bersolat di sebelah tuan-tuan. Kita tak nak mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Minta tolong bagi kerjasama